start recording. Kalau you guys ada any question, just drop dekat chat box tu boleh chat box kita kan. Okay. Recording has started. Okay, so sebenarnya screen sini kau tengok saya pandang sebab screen saya ada banyak. Pandang ke belah sebenarnya screen saya kan. So game engine development tu, ini tajuk dia lah ataupun orang kata apa? On the title pada khusus ni lah, game engine development tu. Okay. So saya dah beritahu kat kamu kena subscribe kat YouLearn, Microsoft Teams dan juga WhatsApp for anything kan. Okay. Okay, you guys mesti familiar dengan Unity, Unreal kan? Dua ni yang paling the most common lah. And then rasanya mostly akan install Unity ni kan, kalau tak silap saya lah. Kalau boleh je nak buat pool lagi tapi banyak sangat pool, tak payahlah. Saya just ni kan, just apa, boleh you guys boleh communicate dekat chatting tu bagi nampak dia aktif sikit kan. Okay. Siapa sini Unity? Tengok ramai tak Unity sini? Type sini, siapa Unity, siapa Unreal? Type cepat. Type, siapa Unity, siapa Unreal? Type di situ. Nak tengok dari segi pandangan mata saya kat chat tu, siapa yang paling banyak portion apa kan? Ni saya tengok Unity ni, Unreal dari sebiji dia tersesat. Sorry dia tersesat sebab ada dua-dua. Okey, bagus. Saya tu apa? Kan. Kalau yang lain tak apa, yang lain dia guna apa kan? Okey. Unreal ada, geng-geng Unreal dah ada lah tu. SFML pun ada. Okey. Okey. So quite good lah saya tengok. Okay, meeting ni ada U saja, apa tu? U apa? Unreal ke Unity ke apa? Okay. Unity. So mostly saya tengok maybe in term of distribution ni banyakkannya Unity, tapi Unreal masih banyak orang guna lah. Okay. Seperti you guys tahulah, kalau Unreal ni you guys punya spec in term of komputer mesti lagi tinggi lah kan. Bahkan sekarang banyak game punya laptop dah keluar, so you guys boleh nama dengan RTX teknologi kan. So you guys apa yang dia punya ray tracing punya teknik tu, okey. Dan Unreal pun you guys guna, dah ada yang baru kan, dah guna Unreal 5 dah. Ada yang dah guna dia punya LESS. Siapa sini dah download pada pengguna Unreal lah. Siapa sini yang dah download Unreal 5 tu? Ada tak yang pengguna Unreal? Saya ada, sir, tapi tak sempat main lagi sir. Tempat download je, bagus. Tu pun. Tempat download pun dah kira okey, tak apa. Okey. So kalau dalam jabatan sebabnya pengguna Unreal dalam, bukan nak kata pengguna Unreal lah, person yang dalam Unreal yang guna Unreal dalam jabatan MI ni, memang jabatan MI, jabatan lain mana ada guna kan. Okay. Sebenarnya Unreal ni bukan saja untuk game tapi for the simulation and so on. Tapi dalam UTM ni memang mesti kalau sinonimnya game engine ni digunakan untuk game dah kan. Sebab kan dia sebenarnya banyak ada VR. Okay, dalam dua orang person ni semua pernah dengar Encik Nazrin? Dah dengar? Okay. Seorang lagi Dr. Adli. Yes, okay. Sir Nazrin dan juga Dr. Adli. Dua-dua ni memang diorang punya game engine, diorang punya preferences diorang dekat Unreal Engine. Kalau Unity, okay, ini game Unity ya. Game Unity, game engine yang gunakan Unity mostly yang memang until now lah yang memang digunakan dalam diorang punya research dan juga pembuatan game. Macam saya memang Unity, Dr. Ruka, okay, dan juga Dr. Luffy lah. Memang mostly prefer for Unity. Okay, yang lain tu memang diorang pernah menggunakan, bukan tak pernah guna sebab diorang semua based on macam kalau kamu tanya dari jabatan MI ni, yang dalam macam kamu tengok contohnya PM Dr. Naim, PM Dr. Hafiz ke, Dr. Haziq ke, Miss Puan Sherry ke kan dan sebagainya kan, list lain. Diorang bukan tak boleh guna, diorang adalah dikategorikan sebagai orang kata apa yang know the technology, tahu teknologi tu, tapi mostly you guys lah kena ni lah. So that's why dalam subjek game ni mostly kalau subjek game terutama melibatkan tahun 2 dan tahun 3 lah, tahun 3 lah. Memang berkisar kepada kita orang ni lah mostly, macam saya and then Dr. Ibrahim pun seorang lagi, dia bukannya menggunakan dia bukannya person in charge, dia bukanlah person yang terlibat dalam teknikal, tapi dia tahulah in term of teknologi. Tapi in term of expert dan juga refer memang mostly macam kalau Unity, tapi Unity sebenarnya 2 orang lah, 3 orang. Macam Dr. Luffy dia memang mostly dia pergi ke arah education ataupun lebih kepada art. Okay. Tapi saya dengan Dr. Ruka
in term of Unity, and then Nazrin dan juga Dr. Adri kepada Unreal. Okay, itulah professional. Okay, so okay, yang ni type dengan cepat lah. Yang gambar tangan tu apa game engine dia, nama dia? Cepat. Frostbite sir, Frostbite. Betul, bagus, cepat betul lah. Frostbite tu tak pernah keluar, dia adalah game engine ni lah, daripada EA kan. Dia tak keluar sebagai free version lah. Sama macam Anvil. Anvil dia siapa? Cepat. Ubisoft sir. Ubisoft. Okey, betul, Ubisoft. Okey, bagus. Okey. Godot ni dibuat oleh daripada penyelidik industri mana? MIT sir. MIT, betul lah. Okey. Godot dengan Unreal Game Engine ni, okey, sebenarnya Unreal ni dia ada taja sikit dekat Godot ni. Okey. So tujuan ni supaya Godot ni nak bersaing dengan Unity. So sebab of course lah Unreal UTM. Okay. Bagus. Kita akan keluarkan game engine kita nanti kan. Okey. Godot ni dia kumpulan yang MIT lah. So diorang banyak dah revamp, dah banyak update. Sebabnya mostly dapat dana banyak lah from Unreal Game Engine dan sebagainya kan. So diorang dapat nak bersaing dengan game engine. Tapi of course lah tak boleh nak lawan Unity lagi, tapi on the way lah kan. So Unity still the champion lah in term of nak compare dengan Godot ni. Tapi itulah permainan dia. Dan permainan ni macam orang kata apa, macam dunia antara Intel dan juga AMD lah. Siapa yang bersaing kan. Macam sama macam graphic card. Graphic card pun yang apa, Nvidia dan juga AMD juga kan. So between the two big company lah kan. Cuma sama ada nak dibeli atau tak beli. So benda ni memang dia sentiasa bersaing. Macam segala besar macam Google, Facebook pun dah hentam semua kan. Instagram dia beli, WhatsApp dia beli, macam-macam. Oculus pun dia beli kan. Okay. So siapa yang semalam tak dapat nak WhatsApp ke, tak dapat nak IG ke kan, tak boleh kan semalam kan. Itu masalahnya berlaku. Sebab apa? Diorang ada shortage lah. Okay. The best Intel graphics. Okay, so banyak Intel graphics. So tak boleh nak komen juga. Okay, Intel graphics pun ada. Okay. Okay, so kita move on. Okay. So kita tahu preferences kamu lah. So kadang-kadang kita tengok juga macam Anvil kan yang buat banyak game engine. Macam mostly for Assassin's Creed lah dia buat kan. Kan? Siapa main Assassin's Creed sini? Terutama yang Valhalla tu. Spek tak cukup sir. Peminat since first sir. Saya main sir. Spek tak ada. Okey, bagus. Okey. Ini salah satu saya letaklah gambar ni kan. Ini dalam Unreal Engine 5. Okey. Saya letak Unreal saja, letak Unreal sebab sebenarnya dalam game Engine 2 ni banyak kan dalam Unreal Engine 5 kan. Okey. So Unreal Engine 5 ni sebabnya dia promotekan dari segi nanite teknologi gitu, di mana dia orang kata apa? Di segi dia main by pixel tu sangat detail dan juga memang setakat ni tengok memang dia boleh untuk nak lawan Unity tu. Memang Unity memang tak capable lagi lah in term of that. Tapi kamu kena ingat lah in term of game ni, bila kita create game, it's not about the in term of graphic kan. Sebab dia in term of how you guys develop the game tu itself. Maknanya kita bila kita develop game macam you guys tengok Mario lah, Mario ke Mario Party dan sebagainya kan, Mario Odyssey kan dan sebagainya yang main kat Nintendo Switch tu kan. So bila kita buat game tu, kita kena memang faktor-faktor yang tertentu adalah faktor yang paling penting adalah faktor fun factor tu lah. Mana orang main banyak, lepas tu pengguna pun dapat orang kata apa, dapat mungkin bahkan sekarang ada capability untuk bersosial kan. Lepas tu game online banyak kan. So kita main PUBG lah, main FIFA Mobile dan sebagainya kan. So Roblox dan sebagainya. So sebab keperluan kan. Dulu tak ada tu, game tu kita main bersendirian kan. Tapi of course lah memang bila kita berbuka secara online ni memang terdedah lah, which is sama ada kita takut terrelease, kena scam, kena sebagainya. Ada kawan saya baru kena scam saja kan sebab dia nak beli barang dalam in-game. So tapi beli barang in-game melibatkan transaksi luar. Maksudnya you guys pernah tak you guys? Sebab saya pun pernah. Masa zaman saya zaman masa Ragnarok Online, tak tahu kamu waktu tu kamu ada lagi tak? Kan baru umur 2-3 tahun. Dan dengar tak Ragnarok Online? Sekarang dah ada. RO Online tu ada. sempat sir. Sempat RO sir. Sempat kan? 2002 kamu umur apa semua? 2002, 2003. Saya main time dia dah nak down dah tapi saya sempat tapi. Oh, masa dia nak tutup dalam sekitar 2012 kan? 2010, 2000 apa?
Tak, Tak ingat. saya main dalam 2005 2006 bang. Sorry abang lah. Allah tu cakap abang ya. Sorry bang. Sorry sir. Oh, tapi masih kanak-kanak lah main tu, time tu. Kanak-kanak kena tipu tarikh lahir lah. Itu biasa lah. Itu memang lah kalau selalu musik kena ni kan. Okay. Bagus lah. Siapa yang main server, time tu ada server kat Malaysia, ada server Chaos. Server apa, Loki tu lagi. Kan. Time tu memang dekat tutup dah sekitar sebelum 2010 lah dia nak tutup. Tapi masa dia berkembangnya masa 2003. Time tu kalau dia ada Ragnarok Online, dia ada Risk Your Life, RYL, okay. Tak pernah cakap lah, umur 3 tahun, time 2002, okay. Okay. Dia ada apa lagi tu lah. Kalau yang Chinese game ada Maple Story kan. Tak ingat. Tu ada banyak lagi yang Chinese. So, mostly from the Korea. Sebab kita pelik kan. Sebab Korea ni dulu, South Korea ni memang tu dah proper. Tengok lah sekarang kan banyak K-pop pun from Korea kan. Ramai yang kamu tengok Squid Game pun from Korea. Betapa advance yang diorang punya pengaruh sampai ke satu dunia kan. Pengaruh Malaysia ada juga kan. Malaysia ada juga. Tapi tak ni kan. Kan. So Korea punya ni, mana saya nak terjebak dengan Korea punya ni pun terjebak juga kan. Tapi game lah kan, tapi bukanlah seminat K-pop lah. So itu yang penting lah. Okay. So just in term of game. Sebab game diorang ada game punya. So macamnya game diorang daripada tahun 2002, 2003 time tu Malaysia baru lagi bertatih dalam bidang game ni. 2002, 2003 kan, 2003, 2004 time tu. Internet pun jangan cakap lah. Okay, internet pada tahun 2000, awal 2000 macam mana? Streaming 1 meg dengan 2 meg kan? Betul tak? Laju mana time tu internet time tu? 2 meg, 1 meg dengan 2 meg. Cyber cafe pun ada 2 meg. Smartphone memang cakap lah tak ada kan. So diorang kat sana dah ada online game dah kan. So kita memang terjebak dengan ada masalah lagging lah, pakai dial up lagi kan. Time tu dial up kat Malaysia masih ada lagi banyak kan. Streaming hujan-hujan klik-klik betul time tu kan, zaman tu kan. Sekarang dah unify. So alhamdulillah dah macam naik kan. Okay. So betapa perkembangan game ni tu, ni nak kaitkan dengan benda ni, betapa game tu orang kata apa? Berkembangnya walaupun dia masih orang kata apa, nampak macam game tu dari segi grafik dia macam tak, dia 2.5D, dia macam 3D tapi bukan 3D, 2D antara 2D and 3D kan, dia macam tu lah. So kita bawa lah karakter Ragnarok tu kan. Saya ada private server ni, memang saya buat server sendiri pun boleh. Saya dah set adjust lagi dia punya, pakai kan kalau online tu boleh pakai card lah apa semua kan. Adjust main, kadang-kadang main seorang kan. Boleh juga buatkan set IP, member datang main. Tapi sekarang dekat mobile you guys boleh tengok Ragnarok Generation X ke. Sekejap. Saya ni. Mana dia? Macam nak saya dah delete je. Dia dah delete ke? Ni ada Ragnarok X. Okay, nampak tak? Tak nampak ni. Sebab saya enablekan ni Ragnarok Generation X. Okay. So itu yang terbaru sekarang. Tapi saya tak sempat nak main lagi. Itulah. Kawan-kawan saya dah main dah. Okay. Tu internet tahun 2002. Itulah time tu nak download video clip pun ataupun lagu pun makan masa berminit-minit dah kan. Okay. So dari segi memang perkembangannya memang orang kata apa, sekarang dah kali baru orang tahu game online tu dah menjadi pendapatan yang paling tinggi. Tapi bukan yang bermaksud dan juga orang pun ramai boleh publish game. So sebenarnya itu perkembangan game is quite large lah. Maksudnya dulu tak ramai orang main game, tak ramai orang develop game. Sekarang dah makin ramai, studio di Malaysia pun dah makin ramai. Even saya pun memang di UTM pun tengah ada satu team tengah nak buat game keluaran UTM. Ni nanti kamu saksikan lah, tunggu nanti kan. UTM mana nak keluarkan game dia. Okay. So itu yang ni kan. Dan siapa pernah main sini Dota 1? Yang Dota daripada Warcraft punya map tu. Bukannya Dota 2 ni yang guna Steam. Dota daripada Warcraft tu. Ice Frog sir, Ice Frog. Alif Syamil. Oh ya ke? Bagus. Main. Okay. Time tu ingat Dota time tu version main dekat map je. Dia asalnya daripada map kan. Sekarang dah ada di Dota 2 kan. Dota 2 saya dah tak main sangat. Dota 1 tu sebanyak main. Dota 2 memang tak boleh. Dia memang tak pergi tak sentuh lah banyak kan sebab dia dah pergi. Dia dah lain dah punya ni kan. So Dota 1 memang Dota 1 punya ni, mana Dota 1 tu mana yang dekat map tu dah main. Mostly kat situ lah. Dia seangkatan zaman dengan Counter Strike lah time tu. Sekarang dah ramai pergi ke PUBG kan. Okay. Okay. So bila game online ni tu situlah
publisher ataupun orang kata apa, game studio generate money from the orang kata apa in-game punya item lah kan. So bila you guys buat game, maaf lah kalau melalut sikit. Tak apa, kita sembang petang ni, kita just go to slide saya ni dalam 10 slide je tapi cakap banyak sikit kan. You guys boleh komen kat sini melambat kan. Okay. Saya memang tak kisah pun, saya memang style saya macam ni sikit, okay. So kita kat mana dia, aku lupa dah buat pasal apa bang. Aku kat mana ni berhenti? Pasal game, perkembangan game online kan, okay. So bila kita main game online ni, dah naik tu kemudian, okay. So bila kita main game, bila kita buat game ni, sebab saya dah tahu game macam game contoh Need for Speed. Siapa pernah main zaman game Need for Speed 2? Dan Need for Speed 2 ni, zaman Need for Speed 2. Need for Speed 2 time tu dia sangat rendah. Sekarang ni Need for Speed dah tak laku dah. Kamu zaman Underground tu kan, dia sebelum tu ada lagi. Underground tu yang paling okey. Lepas tu dia Need for Speed dah tak berapa sangat. Yang nextnya sampai Need for Speed sekarang pun even dia dah tak berapa dah, kan? Sebab dia dah tak tahu macam mana, sebab dia tak ada pembaharuan dah. Yes, sebenarnya tak best. Bagi saya memang tak best. Kalau siapa yang masih main, sebab tu sekarang better kamu main GTA je. Siapa main sini GTA Online? GTA Online ada, GTA Online. Ada. Ada yang main GTA Online kot? Mungkin main bagus GTA Online. Tapi banyak sangat benda online sekarang kan. GTA Online, Elder Scrolls Online. Tapi mesti saya ada sentuh-sentuh sikit-sikit. Okay. Tapi yang penting, bila nak perkembangan ni memang sangat laju. Dia benda orang kata apa, baguslah untuk dari segi kita nak ada, kita ada preferences sendiri. So kita tak ada terikat dengan 1-2 game, okay. So kita pergi, ada yang suka main Elder Scrolls, ada yang suka main World of Warcraft, ada yang suka main dekat GTA Online. So siapa yang, yalah sebelum ni bayangkan GTA ni sebelum keluar ni GTA Online tu kan. Asal sebelum keluar GTA Online ada satu game ni, dia nama sebagai semain game time tu, nama dia Midtown Madness. Tak tahu kamu pernah dengar Midtown Madness by Microsoft. So daripada Microsoft ni, dia boleh multiplayer online lah, main dekat MSN Zone. Zaman MSN Zone tu. Siapa pernah dengar dulu ada MSN, sekarang kalau kamu search MSN ada by Microsoft, dia ada MSN News. Okay. So main Midtown Madness boleh main dengan guna Zone tu. Kamu kena pergi dia punya website zone.msn.my. So di situ ada banyak game. Banyak lobby you guys masuk lah Midtown Madness. Okay, zaman lepas tu ada Age of Empires you guys boleh main kan. Okay. Siapa main Age of Empires? Maaf lah, game-game lama kan, takut you guys bosan. Sorry lah, memang kalau you guys bosan, padam muka korang lah kan. Aku nak sembang buat aku je. Kan? Age of Empires layan, sir. Age of Empires layan. Layan, bagus. Okay, kamu tahu kan nak keluar yang baru 28 Oktober ni, Age of Empires 4. Saya dengan member saya Iqbal ni, kami tak sabar, sir. Oh, ya ke? Bagus. Bagus. Okay, Age of Empires 4 nak keluar. So nanti bolehlah you guys beli. So memang sangat orang kata apa, saya pun teruja lah sebab zaman-zaman saya dulu kan. Sebab siapa yang tak main game strategi, Age of Empires ni yang best dia orang kata apa, dia strategi lah. Of course lah strategi game, tapi dia macam dia bawa story tu, kita rasa sangat dia macam sebenarnya macam game yang macam Elder Scrolls jugalah. Elder Scrolls macam Skyrim, macam sebab saya main Skyrim, saya maaf lah kalau saya tiba-tiba termasuk game lain tu, aku pun tak ada nak kawal kan, sebab aku nak cerita banyak benda kan, teringat macam-macam kan. Kau main Conquer, kau main juga, memang semua kau main sampai general, sampai itu semua kan. So kalau macam dalam Elder Scrolls, macam Morrowind kan, bila lepas pergi ke Morrowind, dia pergi ke Oblivion kan. Lepas Oblivion main ke Skyrim. Skyrim ni memang mood dia, banyak orang buat mood for Skyrim and juga Oblivion, okay. Tapi saya sendiri buat mood pakai masa kat Morrowind lagi. So bila kat Skyrim saya tak buat mood sangat, tapi saya mostly buat senjata lah, buat weapon. Okay, buat weapon, tapi mostly saya edit the texture. Texture tu saya ambil yang memang sedia ada dalam Skyrim. Saya pakai dia punya construction set. So construction set tu boleh generate, bukan generate, mana ada generate kan. Kita ubah, dia cari, kita edit texture tu, letaklah senjata nama kita kan. So kita buat senjata dan juga perkakasan armor dan sebagainya kan. Armor tu kadang color dan sendiri. Tapi sebenarnya apa yang saya nak buat, saya nak edit dia punya power je. Orang kata apa, one hit attack dah terus habis kan. Dia terus attack terus mati. Tapi kadang-kadang kalau kita buat terlalu sangat yang terlalu hebat sangat, tak stroke sangat. So kita nak quite good lah.
Ni game apa ni? Bainul Kamila Balkis ni. Game okay, nama macam game dia quite good lah as long as you guys main game kan. Flight Simulator saya tak pernah main. Anything was Train Simulator, Flight Simulator, Bus Simulator, tapi anak saya yang umur 4 tahun tu, dia suka sangat bab-bab simulator, train, bus. Oh, so memang adalah dekat apps kat mobile saya beli. Nanti dekat bila dah besar sikit, saya akan bagi main simulator. Banyak farming simulator. Sebab right now memang ada a new type of kan type of genre, orang kata apa, type of orang kata apa, era di mana ada yang suka style main simulator ni. Memang seronok bawa bas tu dengan berhati-hati, bawa bas. Kadang saya fikir bawa bas kan, bawa bas apa ya kan, tapi bila fikir tu main bas ni, bukan main bas lah, main simulator ni atau flight, dia tak pro fikir jap. Bila kita main simulator ni, dia macam satu ada feeling yang tak tahu, mungkin kamu yang main simulator ni tahu kan. Saya kira dah pro, dah accept dah. Feeling di mana kepuasan lah kan, betul tak? Kepuasan dia dan juga mungkin kita belajar juga cara how to drive kan. Okay, time to break dulu. Ada yang bawa bas sesuka hati, saya tengok kat YouTube tu. Channel mana tahu kan. Potong dia semua. Dahsyat betul lah. Memang untuk orang kata apa, mungkin nak balas dendam ke dekat dunia luar tak boleh kan. Tapi bagus lah. Tapi di dunia luar minta kita berhati-hati lah. Jangan kita langgar peraturan. Tapi di dalam bas pula. Dalam game simulator kita boleh hentam kan. Okay. Saya tengok stream nenek main Skyrim. Of course lah. Kalau kamu tanya ni bab-bab nenek semua ni, kena ikutkan saya lah. Kalau yang main game orang kata apa Skyrim dan juga game-game ni, kebanyakannya kalau time tu masa sekitar 2000 diorang umur 30 lebih ke 40 lebih, sebab diorang dah main game. So sekarang ni kalau dah tahun 2021 ke atas ni, dah umur diorang pun dah 50-60 pun. Okay. Kalau nenek ni tua betul, mungkin tua betul ke 70, 60, 70. Itu tak pasti. Kalau tu memang legend lah, bagilah link kat sini, mungkin ramai-ramai dapat tengok kan. Tapi itulah game penting, game ni kita tahu, yang penting sebenarnya game kita pernah kawal. Okay, baru orang sebut pasal Death Stranding. Thank you Ashraf Izzuddin. Death Stranding memang saya main sampai habis. Yang peliknya bila dah habis tu saya terfikir, apa hal aku main sampai 5 jam daripada pukul 1 pagi sampai subuh, hantar barang, itu je. Sambil tu mengelak hantu. Saya fikir, asal Death Stranding macam tu sekali ya. Tapi habis main. Hantar barang je. Dah lah transport tak ada. Kalau ada transport tak apa, ada lepas tu ada transport je kan. Tapi lepas tu bila bateri habis dah lah jalan tak ada. Transport tu jalan pakai bateri kat jalan tu, jalan tar tu. Kalau jalan tar tu tak ada bateri, nak kena pergi kita kena buat bateri tu. Bateri tu nak buat kena ada barang-barang tu kan. Kojima rasa patutlah dia ni memang kawan-kamu ni memang layan game Kojima lah kan. Okay, macam saya nak mention sikit lah Kojima ni dia bukannya programmer, dia bukannya game artist. Dia reti design je. Reti design tapi dia memang sangat, idea dia sangat bagus. Maknanya dia macam yang dia macam jenis seorang yang main game tapi dia mampu design game tu dengan sangat bagus lah. Itulah maksudnya. Dia bukan tak tahu programmer, dia tak tahu artist, tapi dia bukan macam orang kata apa, mostly main programmer, dia bukannya artis yang bagus ke apa, tapi dia adalah seorang game designer. Sebab tu profession game designer ni bagusnya, macam orang kata apa, dia nak design game tu macam dia punya cara dia, macam director, dia ada director, dia tak perlu tahu berlakon, dia tak berlakon, ada ke director berlakon? Contoh je Steven Spielberg berlakon, siap-siap jadi kayu kot, dia tak aktif berlakon. Bahkan sebab tu dalam buat game ni, tak semestinya kita ni programmer atau seperti kita ni artis, tapi kita ni memang ada jiwa nak game tu macam mana. Sebab tu dalam siapa yang ambil banker 2, siapa yang ada jiwa dia designer, minta dia jadi ketua. Dia vision. Okay. Kojima nak jadi movie director. Ni mesti ada news dia berkata, tak tahu dah, tapi dia memang ke arah macam ke arah tu lah. Kita tengok jalan cerita dia macam ni bagus kan. Bahkan bila kita main Final Fantasy SV, Final Fantasy SV yang ada Wan Hazmi tu kan. Wan Hazmi saya jumpa dia masa dekat Cyberjaya, ada bagi penawat 2 tahun lepas, 2018 kan, 3 tahun lepas. Apa dia kan, dia tengah nak buat game tu lah. Game apa dia, nama dia No Straight Road tu kan. Siapa dia beli game dia? Saya tak beli pun, tapi nak beli tapi tak terbeli pun. Lagi minta beli pun. Saya beli sir, day one. Oh, beli day one. Oh, quite good, bagus. Kamu bagus. Itu sahabat yang bagus. Okay, saya nak beli tapi tak terbeli lagi. Kan, No Straight Road. So it's quite good lah. Dapat dari segi feedback, saya tengok macam bagus semuanya. Okay, sebab so it's very successful lah sebab kita ada game designer macam dia kan. So dia pun diharapkan, dia sebenarnya waktu mention tu dia harapkan bila dia cara nak kita nak
angkat apa nak bagi industri game ni naik, kita kena ada banyak lagi. Bila kita ada banyak lagi tu macam banyak game studio yang hasilkan game kan, publish kat mobile dan sebagainya. Sebab sekarang grant money dah ada banyak. Okay, saya dulu pernah dapat grant money dekat IPCC 2010. Saya masuk competition IPCC 2010. Okay, kamu share setelah game kita situ Gasing Galop. Okay, share kat YouTube, share kat YouTube. Itulah game tim terang kita propose dekat MDEC masuk competition digelar sebagai Intellectual Property Creator Challenge kategori mobile games. So kita won menang 50,000 lah untuk buat game. So kita guna for publish untuk iOS store for 1 year je. Lepas tu tak renew license, memang dikeluarkan lah daripada store tu. But it's very good lah team tentu kan kita buat kan. And then ada senior kamu, super senior kamu lah tahun 2017 ke 18 masuk juga tapi bukan senior kamu, bukan masuk, maksudnya dia masuk sebagai LI student, practical student under seorang ni yang ada company ni dia bertanding, company ke team tak ingat, bertanding under IPCC, dia menang. So dia hire 2 programmer for LI lah. So 2 orang student baik kamu dipilih untuk for this thing lah. Maknanya diorang bersama-sama lah satu team juga untuk buat benda tu. Okay. So sebenarnya every year ada juga competition creating game daripada dia. Bahkan kamu tak masuk macam tu tak apa. Kamu just create game at your own, publish dekat App Store, dekat Play Store. App Store Apple kan. So publish. So you guys boleh keluarkan you guys punya game. Okay. So klikkan portfolio. Buatlah game apa-apa pun. Sebab peringkat pertama dalam membuat game ni adalah kamu kena hasilkan game dulu. Mana hasilkan game ikut tiru game yang dah sedia ada. Tapi dari segi orang kata apa, game tu untuk apa, kamu punya set lah. Jangan sama sebiji in term of set, tapi in term of dia punya, contohnya game tu berkaitan dengan apa, haunted house ke. So kamu buatlah haunted house in apa mana-mana ke kat dalam kawasan Malaysia dan sebagainya kan. So mana kita publish untuk create dia punya portfolio. So you guys sekarang ni you guys pun dah tengah ambil bangkit 2 kan? Betul tak? Mesti bangkit 2 kan? Betul sir. Kan? Betul. Okay? Betul. So itulah sedikit cerita panjang lebar sampai 2.40 lah kita cakap. Ni slide yang 3 tapi memang set sikit je pun. Okay? So dalam kita nak buat game ni, okay? Kita nak buat game, kamu kena tahu keperluan dari segi nak buat game ni adalah paling penting sekali dalam kita merangka orang kata apa, sesuatu game tu agar dia dapat dipublish lah, okay? Dan juga dapat dimainkan oleh semua orang, okay? So peringkat pertama memang kamu sebenarnya kita takkan orang kata apa, takkan nak buat game engine ni. Sebab tu dalam subjek game engine ni bukanlah lebih kepada nak minta kamu nanti keluarkan buat game engine. So game engine ni selalunya something yang syarikat yang sangat besar yang dah memang well established, dia buat game engine untuk memudahkan tugas dia. Tapi kamu kena tahu juga, at least nanti kamu ada some ideas yang kamu dah tahu bahawa nak buat game engine ni perlukan komponen-komponen ni kan. Okay, so ni net teknologi kan. Okay, so kita bergerak ke slide tu balik. So the primary objective ni adalah understand how in-game engine works, and then the secondary objective adalah explore the component of game engine and develop on your own. So kita akan hasil outcome ni nanti kamu dalam group juga. Kalau boleh lah saya akan saya benarkan alamak ni siapa ni? Sekejap, ada orang request pending request lagi ke? Tak ada. Okey. Alif Syamil. Saya rasa Alif Syamil tak masuk lagi Tak ada lagi. Cuba masuk mana? Tidak ah. Oh. Minta je klik boleh. Takut dia tersalah klik kot. Okay. So kita akan ada in group. Saya akan benarkan kamu kalau dah memang dalam game engine dalam bengkel 2 punya group, kamu boleh sekali kot sekali dalam kumpulan yang sama. Saya nak kamu pecah. Tapi kalau siapa yang tak ada group lagi, memang you guys kena create ataupun masuklah. Tapi satu group maksimum memang 4 orang. Okay, 4 person. Sebabnya memang syarat untuk dalam ada, kalau kamu tak faham bahawa dalam untuk program-program dalam untuk di dalam fakulti FTMK ni ataupun terutama melibatkan game di ITE ni,
ada syarat dia keluarkan mesti the maximum person is 4 person. So dia tak bagi 5, so bagi 4 person. So the maximum lah. The minimum of course you guys boleh buat 1 pun boleh. Okay, kalau sanggup lah. So dalam ni bukannya nak buat game, tapi kita nak bagi kamu buat at least some basic game engine di mana kamu boleh drag, letak barang dan sebagainya. Itu yang paling penting. Okay, ada something yang so yang kamu punya sini dah buat dah. Kita akan pakai tu je ada kat on time tu, memang mudah je. Okay, kamu just kena download dan juga gunakan je. Okay, nanti kita akan buat dan sesi lab tu kita akan tengok macam mana lah. Okay, so apa yang kita guna tu dia adalah mostly, sebenarnya saya tulis je 4 ni, tapi mostly kita akan guna Relic engine ni. Relic engine ni dia bukannya engine pun, bukan game engine pun, tapi dia lebih kepada macam OpenGL juga, dan dia menggunakan OpenGL. Kamu boleh search kat Google Relic RAYLIB, engine tu tak letak tak apa. Okay, so kamu search kat situ akan keluar lah nanti dia punya link dia. Situ ada dia punya example dan sebagainya. Dia gunakan OpenGL juga. And then kita akan gunakan Unreal Game Engine lah untuk kita punya some parts dekat dalam lab kita nanti. So dalam mostly dekat week 11 nanti week 14, 15 tu lah, and yang last tu. Mostly awal-awal kita gunakan Relic Engine untuk kita bagi pendedahan. Macam dia macam OpenGL juga, tapi Relic ni dia dah lagi yang kata apa, lagi lightweight lah. Okay, dan sesuai digunakan untuk kita buat game engine tanpa kita bersusah payah dengan Visual C++ dengan OpenGL ni. Itu yang kita maksud. So ini lebih kepada pendedahan lah. Okay, so dia buat apa? Okay. Okay, ini adalah contoh-contoh architecture. Sebenarnya architecture game engine ni ada banyak, kan? So dalam game engine ni mostly yang kamu kena tengok ada dia punya in term of collision. Macam contoh, cuba kamu bayangkan Unity kan. Unity dia ada in term of texture management, audio management, boleh buat UI, boleh buat collision detection, okay? Animation pun boleh kan kat situ. So itu yang memang ada dalam game engine lah. So lain-lain tu memang dia letakkan sebagai macam physics engine lah dan sebagainya, so memang ada lah. Itu tak, tapi basically kita at least kita ada komponen yang basic tu ada. Okay, ni dalam ni kita tengok dia gunakan OpenGL. Okay, okay, so ni saya tanya kat kamu, are you lepas tu saya letak kat kamu punya apa, okay, ni siap ada request lah. Tak ada pula. Cuba saya add kan kamu sekejap. Add dia ni sekejap. Sudah, saya nak teruskan send kawan kamu ni, Alif Syamil ni. Tak dapat masuk pula dia. Add member. Senang saya add member je lah. Alif Syamil bin Ramli yang nama dia? Yes sir. Close add. Ni saya add manual ni. Dah 60 dah. Sekejap. Tengok. Invitation tak ada. Tu pelik pula. Okay. Seorang macam dia seorang je tinggal. Tu dah masuk lah. Okay, terima kasih Alif Syamil. Kesian kamu baru masuk last sekali yang. Baru masuk ke ni? Kesian betul lah. Okay. Tak apalah, boleh tengok recording nanti. Sebab ada banyak benda juga kan tadi. Bukan banyak benda pun. Nangis-nangis lah, kesiannya. Saya tak nak cakap macam mana kan. Okay. So game, macam saya cakap tadi. Kita ni game programmer ke, game artist ke, designer ke, atau scriptwriter ke, atau sebagainya. Okay. Kita kena fikir apakah diri kita di sebenarnya kan. Itu dalam matlamat. Sebab saya tak rasa kita semua dalam ni adalah seorang yang game programmer ke, seorang game artist, tapi kamu mengikuti kursus ni untuk diberi pembedahan. So kamu bentuk kamu punya peribadi kamu dan portfolio kamu. Pastikan portfolio kamu ke arah yang kamu minat, sebab dalam game ni memang penting minat kamu sangat-sangat. Okey. Kalau kamu yakin kamu adalah game artist, fokus ke artis tu, bagi letak banyak in term of kamu contribute in term of art ataupun design dalam kamu punya portfolio. Sekarang dah guna apa? Discord ke apa ke? Kan? Tak tahu kamu punya ni kan? Letakkan portfolio kamu. Sekarang dah CV semua dah online. Kamu tak perlu risau bab CV sekarang kena pakai PDF ke apa, kalau sebab it's good you guys to have online CV. Okay?
And then bila kita fikir bab game ni kan, ni antara soalan pumas lah kita tanya. Kita nak buat game ni right now, the current punya situation, kita buat game for mobile ke, for PC ke, for console. Saya dapat rasa sebenarnya untuk yang well established punya company ataupun game studio, dia akan pergi ke arah PC dengan konsol. Kalau kita yang biasa ni, mostly probably kita akan fokus on the mobile lah kan. Betul tak? Kita selalunya mobile dulu, memang mobile ataupun PC. Sebab of course lah kita buat pun bukan PC ke mobile. Sebab kalau macam PS4, PS5 lah. Okay. Saya masalah PS5 ni, saya memang nak tunggu nak beli. Tapi masalahnya asyik ada, asyik Scapers asyik dapatkan dulu je. So Scapers dah jual harga mahal. So saya memang akan tunggu sampai dia dah ada dekat on the shelf. Maksudnya macam saya beli dulu lah. Saya beli masa zaman saya beli PS4 saya masa 2015. 1 year plus baru saya beli. Okay, Scapers jual harga melampau-lampau. Dulu harga sampai memang mahal betul lah. Sekarang dah jadi 3,000 lebih kot ke 4,000. Dulu memang mahal lah, 5-6,000 ke 7,000 kot. Hampir betul. Okay. So sekarang ni memang Sony tengah nak tengah nak solve lah benda ni. Dia akan cuba keluarkan sebanyak mungkin supaya dia tak boleh nak ni lah. Okay. Attendance macam mana? Ni attendance memang dia record dah. Kamu dah masuk dalam ni, dia record. Ni ada nak, bukan dia kamu type ke tak type. Nanti dia akan generate the attendance ni automatically, siapa yang online. Okay. So tak perlu risau. Itu yang bestnya. So buat Scapers tadi, so Scapers dah sapu kan. Tapi kalau siapa yang memang nak beli juga, boleh je nak beli from Scapers. Tapi macam saya nak menyapot dia orang pula kan. Macam saya tak nak support dia orang ni. So tak apalah, PS4 masih keluar lagi game. Even though game tu dia keluar kat PS5, dia still keluar for PS4. Macam nanti nak keluar God of War, apa yang baru tu, Ragnarok kan. Tengah tunggu tu God of War Ragnarok. Okay, so dia still akan keluar for both. Tapi of course lah, in terms of grafik dekat ni lah, dekat PS5 lah. Ragnarok online, God of War Ragnarok tu saya tengah tunggu tu kan. Memang sangat tunggu. Okay. Dekat dia nak katok Thor pula lepas ni. Okay. So ada banyak game-game lagi. Ni kamu dah update ke saya, bagus lah kan. So dia dah keluar banyak. Nanti kita akan tengok for 2022 ni banyak coming. Dia akan ada. Okay. So bila aku nak pergi ke ni balik Okay. Kamu sembang dulu. So mobile game. So mobile games memang platform yang sangat terbaik untuk kamu letak kamu punya hasil kerja kan, generate your maybe ada boleh buat duit ke kan, jual kalau bagus jual macam in game punya item. So it's better you guys keluarkan ada advertisement lah kan selalunya, memang untuk bagi ada kan. And then bila kita fikirkan okay mobile game, and then what, action ke, adventure ke, strategi ke, FPS ke, racing atau racing simulator ke dan sebagainya. So that's you guys kena fikirkan lah dari segi game tu macam mana. Sebab in term of game, even for the game engine pun mostly game engine yang banyakkan game engine yang wujud ni adalah untuk kita buat game engine yang macam platformer dengan first person ataupun third person punya game lah. Okay. So tapi situ kita boleh adjust lah untuk buat game macam GTA kan. GTA 5. Bayangkan GTA 5 tu 2013 lah. 2013 lah GTA 5 tu. Tengok GTA 5 tu rasanya GTA 5 tu 2013. 13 kan? Okey, bagus. So 13. Sekarang dah 2021 lah. Difahamkan GTA 6 ni akan keluar pada tahun 2025. Okey, 2025. Macam bayangkan 12 tahun. Tapi itulah sebab maksudnya 2040 lah pula. Okey. Ada yang orang kata apa, benda ni sebab dia masih bayangkan dia masih dimainkan lagi. Macam Skyrim lah. Skyrim pun masih orang main. So nak keluar yang Elder Scrolls 6 tu memang dia kata nak keluar. Tapi tak tahu bila. Sama lah sebab bayangkan diorang dah generate income. So diorang dah buat income semua. Kan? So berbala ke nak keluarkan game. Bayangkan diorang dah, maksudnya macam, tapi itulah sebab diorang hanya maintainkan game lama. Dan sementara diorang keluarkan game lain. Kan?
kalau kita kan 20k daily active player. Kalau 20k daily player ni kalau dapat beli in game punya item $1 pun dah 20,000 K USD kan. So diorang dah duit banyak. Ni ada Fallout untuk nak buat tengah forward. Tu masalah tak mahal betul dengan Fallout tu. Fallout ni sebosan betul dengan Fallout. So memang anti Fallout lah. Saya tak main pun Fallout tu. Beli tapi lagi tak main. Beli untuk tak main. Tu lah. Ada ke tak buat keluar lagi dia punya kalang cover tu. Masih tak main. Ada banyak game saya beli tak main akhirnya sebab bosannya tak main. Semain game lagi, semain game benda yang semain je. Itulah Fallout saya beli untuk tak main. Tapi memang tak main langsung pun. Ada itu, ada lah kan. Okay. Okay, next. Next pula. Okay. So, ini some content lah. Kamu tengok sini konten untuk kita punya ni lah. Jangan risaulah. So, mostly ada cover. Some part tu dia dah cover dah. Tapi mostly concentration dia dekat part yang bahagian lecture 7 until 12 tu. Di mana kita akan tengok dia punya game physics dalam engine. Okay. Okay. And then dia punya some collision detection. Okay. Kita dah ada dalam tu. Tapi ni kita work on few details lah dalam tu. Okay. Perform a very basic one dan juga sebagainya. And then crowd simulation. Okay. Crowd simulation ni penting. Terutama dalam Assassin's Creed. Okay. So Assassin's Creed dia ada letak crowd kan. Tapi kita tengok, bukanlah kita nak buat macam tu. Tapi kita just lebih kepada nak tengok study the behavior, kita run dia punya coding sikit, tengok study and so on. Itu je. Dan kita adjust lah few basic items. And then last kali ada lebih kepada how industry adapt game engine ni. Okay. So itu yang berkaitan dengan konten kita. Nanti saya akan upload ni dalam Ulearn. Sebab dalam Ulearn tu dia tak nak updated punya. Mostly tu lepas ni saya akan update nanti. Okay. Dah try Battlefield. Okay, nanti saya akan try Battlefield lah. Memang Battlefield tu saya tengah tengok. Okay. Aku tak buat tak ni lagi. Tak. Okay. And then some question lah. Should you or your team studio build or create your own game engine? So it depend lah. So benda ni satu soalan kepada kamu dan juga diri kita. How far and then how soon kita nak buat game engine kita sendiri? Adakah diperlukan? Adakah kita just tak? Kita perlu sekadar keluarkan game je sebab mostly macam Final Fantasy 7 yang remake tu pun pakai Unreal Engine kan. So dia pakai Unreal Engine keluarkan Final Fantasy 7, okay. Saya main Final Fantasy 7 yang remake tu, dia pakai Unreal Engine tu. Tapi last kali semai sampai setengah kot, last kali sudah tak nak, tak main lah. Tak tahu sebab apa, sebabnya mungkin dah pernah main dulu, masa zaman dulu kan. Kan? Mostly orang mungkin dekat karakter lah, aku kan karakter dia kan, tu lah karakter dia makin 3D kan, of course kan. Okay. Okay, berbanding dulu 3D dia petak-petak kan. Okay. Sekarang 3D dah makin ni kan, hebat sikit. Okay. So and then kalau diperlukan tak perlu pun sebab kita boleh pakai Unreal pun. Unreal Game Engine dah boleh buat Nanite tu lagi. Bayangkan tamu tak perlu keluarkan buat Game Engine pun. Just kita guna je. Tapi jika ada keperluan cakap kamu dah tambah besar, bayangkan kamu guna Unreal Game Engine buat satu game, sekarang ni besar lah kan, profit besar beratus juta lah dapat lah tu. Bayangkan tu sekali. So better hire programmer buat kamu punya game engine sendiri. Kamu tak perlu nak bayar sebab bila kamu dah dapat contoh income sampai beratus juta tu, kamu kena bayar kepada syarikat yang buat game engine tu pula sebab dia ada portion of business dia, yang part dia. Kalau murah dia tak, kalau bawah 100,000 income free. Macam tu lah, ada syarat dia. Macam guna Unreal Engine ni kalau bawah atas certain something ataupun nak publish something, ada yang kena bayar, ada yang kena ikut portion of percentage lah. Okay. Tapi depend juga kadang-kadang. Kalau okey je bayarlah, contohnya daripada income dapat 1 juta, nak kena bayar ke Unreal 10 juta. Tak ada masalah pun lah, ada 10 juta je nak. Kan 10 juta kan, contohlah. So syarikat tu tak buat. So mostly syarikat syarikat yang biasa maksudnya dia takkan buat pun game engine. Tapi for this one, sebab tu nak terang kat kamu, game engine ni anggap dia sebagai satu knowledge for you guys lah, untuk kita tahu sikit serba-serbi lah macam mana orang buat game engine, apa yang ada dalam tu kan. Kita berseronok sikit dengan game macam mana, dengan game engine ni macam nak buat kan sebagainya. Walaupun kita mungkin tak buat, memang kita jauh lah kot Malaysia nak buat game engine sendiri, belum lagi kot, takkan kot, ataupun sangat maybe within 10 years ni saya rasa kita takkan publish our own game engine pun. Okay, takkan ada company kot yang buat, ada ke game studio macam Lemon Sky ke Todak ke nak buat game engine sendiri, tak ada. Mostly diorang create game dulu. Macam animation lah. Animation kan buat. Macam kita ada ke yang keluarkan macam
3D Max ke ataupun Blender ataupun Maya ataupun Cinema 4D kan. Semua tools tu 3D tu syarikat Malaysia pun tak ada nak keluarkan kan. Semua kita guna yang ada. Sama lah macam ni game engine. Diorang dah ada well established, kita guna je. So animation pun dah bertapa. So even for animation pun diorang tak create diorang own punya. So maksudnya animation dah kat 20 years lah kot. Still tak ada keluarkan diorang punya own 3D punya modeler punya software kan. Ataupun so memang right now semua dah ada. Macam sekarang lah kamu nak buat poster. Poster senang je, pakai apa? Canva. Pakai Canva create Instagram punya post pun cantik kan. Instagram, Facebook punya post senang je. Hantar selamat hari raya gelik kan. Boleh tekan satu function tu dah dia automatic belakang tu background dia dah lucina apa, dia transparent, dia hilangkan. Kan? It's quite nice lah. Sekarang dah teknologi dah maju. So you guys hanya fikirkan idea. So ambil this chance to get the benefit of learning je lah. Okay. So you guys dapat belajar dan sebagainya kan. Game engine ni macam mana dan sebagainya. Itulah supaya at least kamu ada. Okay lah, game engine ni kita belajar untuk dapat from some knowledge and so on. Okay. And then at least kamu ada portfolio sikit. Kamu pernah create game engine dalam assignment kamu buat game engine. Okay. Okay, next one. Yang ni kamu tahu slide ni sebagai apa? Siapa dapat teka? Ada orang nak teka? Nah ni okay, sebagai Canva ya, sebagai Canva je ni. Sebab Canva ni bestnya dekat online je, saya tak perlu nak simpan dalam saya punya ni kan. So dia simpan dalam. Tapi of course lah Canva yang saya pakai ni is paid punya version lah, okay? Yang paid version punya. Okay. So yes, game studio just create game using existing game engine forever? It depend. Maybe yes, maybe no. Okay, it depend on you guys. Kita punya game studio nanti. Syarikat kamu yang bekerja dan sebagainya. Kalau syarikat besar macam Ubisoft tu, lah kena lah. Mungkin dia orang dah ada game engine orang. Okay. Okay, next one do you have any question? So ini ada question. So ini last slide kita. 11 ni. So our last slide. Do you have any question for you guys ada nak tanya dan sebagainya. So okay, lepas ni kita akan kuliah kita pada hari Selasa pukul 2 sampai 5. Okay, dan juga nanti ada lab. Sesi lab tu saya tengok dia buat 2, 4, 4, 6. Tapi saya tengok jadual-jadual kamu yang lain pun tak ada setakat ni kamu ada bertindih dengan mana-mana. So saya ingat nak combine je. Nak buat pukul between pukul sama ada 2 sampai 4 ataupun 3 sampai 5. So maybe saya buat 2 sampai 4. So macam mana nak tanya pendapat you guys kalau kita just credit, just make it all move to 2 until 4 ataupun 3 to 5. Macam mana? Okay, sebab pool lah sikit. Siapa ketua kelas ni? Kamu dah ketua kelas kan? New to pool form. Okay. Oh, Danny ketua kelas. Oh, padan lah. Okay, Danny Azani. Okay, bagus. So, sebab pool sikit. Should we combine class? Okay, nak tanya cuma combine class je ni. Yes or no. Okay. Yes, 2:04 PM. Okay, vote sekarang tu. Saya dah letak put vote for you guys untuk answer dekat. You guys refer kat Microsoft Team punya bahagian bahagian mana ni? Bahagian dekat bahagian ni. Bahagian post ni. You guys pergi kat Microsoft Team, tengok Microsoft Team sekarang. Tengok check sekarang. Nak gabungkan tengok. Supaya senang sikit, petang tu dah tak ada apa-apa nak buat kan. Yang atas-atas ni buatlah ni. Yang ada atas-atas ni yang apa, yang tak buat lagi ya. Level of your programming ni, kemudian you are game programmer ke tak ni, both 34 response, and then ni ada 35. Apa ni nak masuk kat Yulian sikit nak tunjuk kat you guys. 30 response, so answer yang atas-atas tu juga. Okay, sementara you guys jawab ni, kita pergi ke Yulian sekejap. Alamak ni mana, macam cancel ni. Okay. So ini Yulian kamu, okay. So ada task untuk minggu pertama ni yang kena buat lah.
Okay, ada seorang ada remain as is. So saya nak tengok sikit. Okay. So mostly kalau yang remain as is ni apa? Sebab adakah ada kelas yang berclash ke atau macam mana? Kalau ada clash ke apa, beritahu saya. Mungkin memang saya akan terus kita akan remain je lah, maksudnya mungkin dia ada clash pukul 2-4, so dia ada kelas lain. Okay. So boleh DM tepi saya pun tak apa. Tu saya tertekan sir. Lah ya ke? Kamu tak boleh tekan ni, boleh tekan balik. Tu. Okey dah sir. So mostly you guys subjek berapa banyak ambil exam ni? 17, 18 kredit, 19. Ada tak sampai 21 ke 20 ada? 20. Okey. 20 ni rasanya sekarang dengan projek kot, projek PSM ke apa ataupun bengkel lah kot. Kalau tolak bengkel tolak bengkel tak ada, tak salah lah. Just risau kalau takut kamu ambil 20 ni totally all is subject. Maknanya bukannya bengkel, bukannya projek. So yang ambil 20 ni mungkin bengkel tak boleh jawab kat situ. Mungkin bengkel dengan projek lah kot bukannya subjek tambah 20 tu. Maknanya sama lah yang 19, 20 ni saya harap kamu bukan totally all the subject lah. Maknanya 3 jam kredit, 3 jam kredit semua subjek. Kena apa, ada peperiksaan lah apa kan. So hopefully mostly adalah subjek, contoh subjek English, teknik suanan ataupun combine dengan bengkel. Itu okey lah. Maksudnya kalau 19, 20 sebab takut terbeban kan. Sebab saya tengok kalau terlebih banyak sangat nanti mungkin saya akan just lowerkan sikit dia punya task. Tak nak rasa nak. Sebab kamu bayangkan kamu ada bengkel 2. Sebab saya kena fikir kamu ada bengkel 2. Rasa semua kan bengkel 2? Taklah semua. Mungkin 90% bengkel 2 kan? Betul tak? Betul? Boleh tak saya kata macam tu? Semua? Betul. So saya tak nak benda tu overlap. Kamu nak kena buat something yang sangat orang kata apa, macam nak buat bengkel 2 satu lagi kan. So saya tak nak macam tu. Okay, so nanti ni Yulen kita. Kamu dapat tengok Yulen kan? Dapat kan? Okay. Nanti video ni saya akan upload je. So video okay. Ni ada video-video lain kamu boleh tengok yang berkaitan. Okay, so ada 2 task ni. Task ni yang just simple je lah. So kamu boleh buat. Okay. Boleh buat task 1, 2 sampai 5. Nampak macam banyak tapi sebenarnya sangat simple. Kamu boleh buat sampai 18 Oktober. Okay. So buat by individual lah. Okay. Ini task ni kamu dianggap buat pada orang kata apa? Pada hari Khamis ni lah. So hari Khamis ni kamu spend masa buat all these tasks ni lah. Tak buat sekarang. Ni sebab macam sebagai satu lab early punya ni. So masa lab kamu buat benda ni. So tak buat sekarang. Ini ada masa kuliah. Kan? Nak buat sekarang pun tak kisah. So sebab Khamis ni saya target kita tak akan buat lagi sesi, bukan tak buat, maksudnya tak jalan lagi sesi lab yang face to face lagi. Kita akan buat kena face. Maksudnya sesi lab yang ni kamu akan buat ni dulu. Mana secara asynchronous. Okay? Asynchronous. Okay. SFML. Oh, bengkel 1 ada bengkel 1. Okay. Bengkel 1. Lab ada online class ke? Lab tak ada sangat online class. Mostly kalau okay macam ni macam contohnya Khamis ni kamu just online secara online kan. Online maksudnya kamu buat task. Tak perlu ada online class pun sangat. Okay. Hari Khamis. Itu hari Khamis ni lah. Okay. So this Thursday tak ada mana tak ada kelas lah. Bukan tak ada kelas. Dia ada kelas tapi kamu buat task ni. Kamu secara self study. Asynchronous. Dia bagi sebagai asynchronous. Self study lah kan. Okay. So for the next week, of course ada kuliah. Macam biasa hari Selasa. And then pada hari Khamis tu kita akan just sesi some briefing. Saya akan briefing dalam 15 minutes to maksimum pun 30 minit. And then kita habis kelas, you guys buat tugasan tu. So online punya style adalah macam tu. Mana sebab kita bukan buat face to face. Kalau face to face memanglah kita ada berada dalam lab tu kan. Bahkan kita duduk je dalam lab tu buat kerja. Okay. Tapi kalau for online ni kita takkan bayang okay, buat online kelas ngadap monitor je. So itu dah bukan dah. Sebab kalau lab sisi online lebih kepada macam kita orang kata apa task based. So dalam masa 30 minit, 15 ke 30 minit saya akan briefing. Okey, ini ada cara kita gunakan Relic bla bla bla. Saya tunjuk sikit semua. Kamu tengok akan semua dan sebagainya. Ini sesi lab kita ni anggap sebagai kamu ni sesi lab.
kamu bayangkan, kamu tengoklah saya buat macam mana semua. Okey, lepas ni habis sesi lab ni, saya nak kamu buat masa sesi lab yang ada ni. Okey, secara sendiri kita akan disconnect, kita akan leave the online ni, sesi online ni sekejap. Kemudian kamu akan buat. Okey. So kamu akan ada datang sekejap lah kamu untuk for the take note for the kehadiran. Itu penting sebab dia nak tengok attendance tu penting. So you guys datang. Kalau tak sempat datang pun inform saya. Mungkin ada some problem ke hal dan sebagainya, kamu inform. At least tugasan tu kena buat. Okey. Tugasan lab atau time tu kena buat lah. Okey. Dan kamu boleh tengok recorded sebab semua boleh recorded ni akan ada bahkan dalam Microsoft Teams ni pun sendiri dah ada record. Kamu boleh tengok balik. So yang kuliah ni kamu boleh tengok balik. So tengok balik. So itu yang akan menjadilah. So kita akan berterusan sampailah end of the semester ni lah. Okay. So clear tak? Dapat clear? Post sikit, type message sikit. Okay, clear. Type clear sikit. Boleh? I tak tahu. Boleh. Okay. So kita akan buat lab tu, kita akan combine lah 2 sampai 4. Tapi kalau kamu nak guna masa lebih, of course lah kamu nak, sebab just itu kita anggap time kelas mana kita takkanlah buat sampai 2 sampai 4. It just some orang kata on the paper 2 for 4 kita buat tu. So kita just buat start kelas, start buat briefing sikit. So I leave you guys to solvekan. Kalau you guys nak buat malam ke, hari Sabtu Ahad ke, tak kisahlah, janji you guys buat je sebab saya akan buatkan semua tugasan ataupun lab test, bukan lab test lah. Lab ni saya akan bagi 1 week duration before next lab. Contohnya task ni kan sampai 18 Oktober ni. Contoh kan. Nanti kalau yang week 2 punya, ni week 1 dengan week 2 ni. Sebab ni week 1. Tapi ni sebenarnya week 1 ni saya silap ni. Ni semuanya dalam week 1. Nanti akan ada satu lagi ni untuk contohnya task 6 lah. Untuk week 6 saya akan letak satu lagi. So nanti akan ada lab je. Ni sebab saya tak add lagi ni. Ni waktu ni saya buat ni 2 minggu lepas. So memang ada perubahan sikit. Okay. Ni 3-4. Dia sebab saya buat by 2 week. So dalam week 1 ni dia tak complete lagi. Nanti akan ada kuliah minggu depan ada. Okay. So ni assignment 1 nanti ada ni macam assignment benda week 1 lah. Assignment for week 1. Okay. Ni semua week 1 ni. And then assignment for week 2. Okay. So week 2 tu lab sheet for week 2 lah. Okay. So dekat ada situ. Okay, and then for group. Okay. Mana group dia? Okay, nanti kamu tekan select your group ni. Saya nak minta kamu pilih group kamu. Ni saya letak nama-nama dah kan. Kamu kena pilih group kamu and then save my choice lah. Dah buat lah. Ni for speed ada seorang ni. Siapa yang tekan dah ni? Kalau tak silap saya dah editkan dia supaya kamu boleh tukar group pada bila masa lah. Tapi saya nak kamu finalizekan within dalam minggu ke sebelum minggu ni lah. Tapi janganlah kamu tukar kerap. So minta kamu pilih group kamu ni sekarang pun boleh ataupun nanti pun boleh. So it's better you guys to have group tu dalam you guys punya bengkel 2 punya group lah kan. Kalau tak ada, kalau yang bagi 1 tu boleh masuk mana-mana group yang tak ada group lagi lah. Ataupun you guys buat baru pun lagi bagus sebab variety kan sikit. Okay, it depend on you guys. So sedikit you guys untuk pilih group. Cepat-cepat dia dapat lah nama-nama bagus ni kan. Okay. So kita lagi back ni. TG Plan yang baru ni saya akan update ni lama ni. Saya akan update nanti. Jangan so nanti saya akan edit lah untuk kamu letak ambil yang terbaru. Okay. Okay, lagi apa lagi ada tak? Assessment. Okay. Ni assessment. Okay, ni kamu tak nampak ni patutnya. Ni kan ada. Nanti tengok assessment one. Ada nanti. Assignment. Saya ada start. Ada. So, hidden for student ni. General info apa dia? Tak ada. Oh, ni just some genosis. Kamu boleh tengok. YM ni saya. Ada some my Facebook page and juga ni. IG ada. Tu lupa. Nanti start IG saya lah. IG saya public. Yang ni mostly page ni pun public. So, IG saya public lah juga. Mostly IG saya pun Hamzah Ashrani je. Hamzah Ashrani. Okay. So itu for the Ulearn lah. Okay. So okay, that's it. Okay. So 3.12 rasanya saya pun dah tak tahu tak ada apa yang lagi nak bincang ni. Kita akan move to next week. Okay, ada sebarang soalan tak sebelum tu? Kita tamatkan sesi kita ni. Harap semuanya mostly clear dan juga dapat perkenalan lah dengan you guys kan. So this is quite good, you guys quite happening kan, walaupun
UGAS online kan, tapi squad good lah, okay. Mana UGAS berada kat sini masa semester 2019. Kalau yang masuk 2019 tu lah, semester 1 tu kan. And then PKP bulan 3, so dah ada berapa bulan tu, bulan 9 ke bulan 3, 6 bulan je ada untuk online. Lepas tu ni online lagi, nanti kamu ada kat sini semester 2 pun 6 bulan juga kan. So dah setahun je total kan. Tu pun tak sampai setahun kot. Kamu ada masuk bulan, katakanlah face to face bulan 2 dah start sampai bulan 5, 6, 4 bulan, 5 bulan je. Tak sampai setahun you guys berada kat dalam item ni lah kan. Okay. Tapi itulah COVID kan, so hopefully dia akan clear satu hari, dia akan habis lah nanti. Dia akan habis lah. Okay. Dia move to fasa endemic kan. Okay, semangat soalan from you guys ada tak? Bagus lah you guys kali ni. Energetik jugalah, walaupun tak nampak dia segi energetik sebab bukan dalam kelas kan. Saya pun dah tak ingat macam mana kerja dalam kelas. Yes, yang nama group game tu kan, tak semestinya kita kena buat game tu kan, just nama group je kan? Bukan, tu nama group je. Memang saya tak, Okay, itu nama group, bukan nama game, okay? Sebab kawan saya excited nak buat GTA, okay saya. Kena cepat-cepat lah siapa dapat group yang nama tu. Tapi tu just sekadar nama group je, bukan nak kena buat game tu. Tak ada, no worries. Okay. Berapa orang satu group? Memang kena, kalau syarat from AQA memang 4 person je dalam satu group. Itu yang kita kena ni, okay? Tak ada, bukan buat GTA kan, so tak ada buat ni. Kamu kena, itu saja nama group je, kamu kena ambil. So dalam 4 orang, kalau kamu rasa ada 3 orang pun boleh. Okay. Sebab dia syarat baru, memang dia dah penyaras sudah tetapkan memang 4 person je. That's why bengkel 2 pun 4 person je. Okay. Bahkan semua short program yang lain, macam kawan-kawan kamu dekat BITZ ke BITC ke BITD, tak lama lagi pun diorang akan shift to the 4 person juga. Right now BITE yang dah adapt ni. BITE dan juga BITM rasanya dah adapt, our department dah adapt. Tak tahu apa dia punya ni, tapi memang mostly dia dah setkan macam tu, tak tahu sebab apa kan. Okay. Ada soalan lagi? Tapi kalau ada soalan tambahan, you guys boleh boleh DM tepi saya je ataupun WhatsApp group pun boleh. Okay. So mungkin kita habis kat sini sajalah kot. So hopefully you guys orang kata apa, boleh bear with me, beruang bersama saya, bear with me sampai habis semester nanti, dan hopefully you guys dapat skor bagus-bagus dan juga dapat buat bengkel 2 dengan bagus jugalah. Okay. So saya pun orang kata apa, selaku ketua jabatan pun saya akan pantau bengkel 2, bengkel semua bengkel yang ada jabatan saya pantau lah, sebab dah nama ketua jabatan kan, memang tahu semua benda lah kan, semua buat jabatan dari PM Dr. Naim dan juga PM Dr. Nur Sikin. Semua PM Dr. Nur Sikin tu dia akan pencen nanti awal November ni. Sekejap dia, sebulan lagi dia akan pencen. Lepas tu mostly akan ada staff baru sampai mungkin dalam hujung tahun kot. Ada 2 orang staff baru, which is younger lagi daripada saya kan. Okay. Apa 12 tahun baru siap. Okay, GTA. Ni GTA 6. Apa 6 tak tahulah nak siap ke tak siap. Main ada GTA online tu dulu dengan GTA 5. Okay. Main ada punya mode kan, banyak lagi kan. Okay. Okay semua. So terima kasih dan juga sehingga kita berjumpa lagi guys. Okay. Terima kasih semua dan juga Assalamualaikum dan selamat petang. Okay. Thank you sir. Okay. Thank you, sir. Waalaikumsalam, thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir.